guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Akhirnya Meta telah memohon maaf kepada kerajaan, khususnya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita. Ya, apa yang berlaku ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat-sahabat semua. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga ya untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini. Padam hantaran Perdana Menteri, Meta mohon maaf atas kesilapan operasi. Jadi mari kita lihat kenyataan penuh. Ya, Meta, syarikat pemilik Facebook, mohon maaf atas penyingkiran siaran media sosial Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengenai pemimpin Hamas Al-Raham Ismail Haniyeh. Ini selepas pejabat Perdana Menteri menyampaikan bantahan terhadap wakil Meta semasa mesyuarat semalam. Katanya, kami mohon maaf atas kesilapan operasi mengenai kandungan daripada halaman Facebook dan Instagram. Perdana Menteri telah dialih keluar dan kandungan itu telah dipulihkan dengan label yang betul, kata jurucakap Meta kepada Reuters. Permohonan maaf itu salah satu daripada beberapa tuntutan PMO semasa bermesyuarat dengan wakil Meta semalam. Dan bagaimanapun tuntutan lain PMO Meta masih belum jelas lagi. Jadi itu antara permohonan maaf yang telah dinyatakan ya oleh Meta sendiri ya, dan mereka telah pun memulihkan semula hantaran ataupun posting ya yang dibuat oleh di posting ya di dalam laman sosial Perdana Menteri kita. Jadi selain itu sahabat semua, Perdana Menteri kita juga menyatakan sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia berkaitan dengan belanjawan tahun 2025. Tahun hadapan akan tangani beban kos sara hidup rakyat. Itu antara kenyataan terkini ya daripada Perdana Menteri. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu belanjawan tahun 2025 dijadualkan dibentangkan pada 18 Oktober depan di Dewan Rakyat yang memberi tumpuan kepada aspek menangani dan mengurangkan kos sara hidup. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata isu kos sara hidup sentiasa menjadi kebimbangan rakyat dan menjadi tanggungjawab kerajaan untuk memberikan keselesaan kepada rakyat yang terkesan. Walau bagaimanapun, boleh sebut gula, minyak tepung, minyak masak kita adalah yang paling murah. Tapi bagi rakyat Malaysia masih merasa beban. So itu saya katakan kita dalam belanjawan ini, selain isu yang kita bincangkan, kita usahakan juga masalah kartel, monopoli dan punca kenapa harga barang naik. Semua ini harus kita tangani, katanya ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Keuangan di Putrajaya hari ini. Dan turut hadir adalah Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah ya, Azizan Timbalan Menteri Keuangan Lim Huying dan juga Ketua Setiausaha Perbandaran Datuk Johan Muhammad Merikan. Perdana Menteri berkata ya, menerusi usaha rentas kementerian harus memikirkan dan mencari kaedah serta jalan bagi mengurangkan kos sara hidup rakyat. Kos sara hidup yang meningkat itu antara lain disebabkan oleh ketirisan, rasuah, seludup dan juga kartel katanya. Pengalaman saudara ya, MOF sama ada dalam penguatkuasaan atau perancang dasar akan lebih faham. Tidak mungkin kita akan fikir kaedah dan jalan untuk mengurangkan kos. Jadi kos ini meningkat di antara lain disebabkan ketirisan, rasuah, seludup dan keuntungan berlebihan melalui kartel katanya. Itu antara kenyataan daripada Perdana Menteri kita yang mana menyeru bahawa bajet ya untuk tahun 2025 ini akan lebih menjurus ya untuk membantu rakyat di dalam mengurangkan kos sara hidup yang sedang menghimpit rakyat pada ketika ini. Dan selain itu satu perkara juga ya yang ingin saya nyatakan di sini berkaitan dengan ringgit diniagakan tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat, naik 4.1% tahun ini. Kalau bercakap pasal ringgit, yang mengherankan saya adalah geng-geng walaun-walauntin, lebay-lebay, pemimpin-pemimpin daripada Bersatu, PAS, Perikatan Nasional. Seakan-akan mereka ni sangat suka untuk melihat nilai ringgit kita ini jatuh. Apakah niat mereka sehingga begitu hebohnya ya mereka memperkatakan ya perkara ini. Semua rakyat mahukan ya RM ataupun nilai ringgit kita ini menjadi stabil. Tetapi yang mengherankan pula adalah sebahagian ya daripada walaun-walauntit, lebay-lebay, sitro pembangkang memainkan isu ringgit ini. Seakan-akan mereka ni lebih suka
kalau nilai ringgit kita itu semakin jatuh dan tidak mengukur. Adakah mereka suka melihat kerajaan kita ini lemah, ya, lemah dari segi nilai ringgit, lemah dari ekonomi, pembangunan, pembantuan kepada rakyat dan sebagainya? Adakah itu yang mereka suka ataupun mahu lihat yang berlaku, ya, akan berlaku di dalam negara kita, sahabat semua? Kalau benar ini yang mereka mahukan, ini adalah satu perkara yang amat memalukan, dan saya boleh anggap mereka ini sebagai penderhaka kepada negara. Bukannya bersama-sama untuk memulihkan, ya, bersama-sama untuk menyumbang tenaga, usaha, idea, bagaimana untuk mengukuhkan ekonomi, nilai ringgit kita, ya, dan sebagainya. Tetapi sebaliknya pula yang mereka lakukan, sahabat-sahabat semua. Dan jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, ringgit dibuka kukuh berbanding dolar Amerika Serikat disebabkan prospek penurunan kadar faedah Amerika Serikat semakin ketara, kata seorang penganalisis. Pada jam 8 pagi tadi, ringgit naik kepada RM4.42 berbanding dolar Amerika Serikat dari RM4 ke RM4.42 pada hari Isnin yang lalu. Tahun ini ringgit mencatatkan kenaikan yang memberangsangkan, meningkat 4.1% berbanding dolar Amerika Serikat, ya. Dan itu antaranya kenyataan daripada ahli ekonomi Bank Muamalat Malaysia, iaitu Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid kepada Bernama. Dalam pada itu, ringgit melonjak berbanding mata wang serantau, naik 10.5% berbanding won Korea selain 9.5%, ya, berbanding rupiah Indonesia 8.6%, berbanding peso Filipina 7.8%, berbanding baht Thailand, dan 4.4% berbanding dolar Singapura. Bagaimanapun, aktiviti pengambilan untung yang tidak menentu mungkin berlaku kerana peniaga mungkin terdorong mengambil keuntungan untuk sementara waktu, katanya. Muhammad Afzanizam juga menjangkakan ringgit kekal sekitar RM4.42 hingga RM4.43 berbanding dolar Amerika Serikat hari ini. Dan sementara itu, Ketua Penyelidik Pelaburan UOB Kehian Wealth Advisor Muhammad Siddiq Jantan berkata, pengumuman indeks pengurusan pembelian PMI untuk sektor pembuatan dan perkhidmatan kedua-dua melebihi 50 telah mengurangkan kebimbangan terhadap kemelesetan ekonomi yang mungkin akan dihadapi oleh Amerika Serikat. Jadi ringgit mungkin dibuka lebih tinggi sedikit apabila pelabur mengalihkan pelaburan mereka ke arah Asia, katanya. Sementara itu, ringgit diniagakan tinggi berbanding sekumpulan mata wang utama, bagaimanapun merosot berbanding pound Britain kepada 5.6 daripada 5.6379 ketika ditutup pada hari Isnin yang lalu. Jadi sahabat semua, ini antara kenyataan-kenyataan, ya, daripada ahli-ahli ekonomi yang melihat, ya, betapa mengukuhnya nilai ringgit kita pada hari ini. Namun seperti yang saya katakan, yang lebih mengejutkan adalah seakan-akan pembangkang, seakan-akan ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional PAS dan Bersatu, ya, mereka lebih suka sekiranya nilai ringgit kita ini jatuh. Kenapa, sahabat-sahabat semua? Adakah supaya itu yang mereka mahu, supaya isu itu boleh dipolitikkan dan sebagainya? Mungkin itu antara motif yang cuba dilakukan mereka pada pandangan saya, sahabat semua. Jadi, kiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan isu ini, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.